Baik, seterusnya adalah isu berkenaan dengan ini adalah beberapa asatizah yang duk memandai-mandai isu transgender. Saya tak nak sebutlah dia dari negara mana. Benda ni akan buka pintu yang besar kepada kekeliruan dalam isu LGBT ni. Ada yang mendakwa bahawa jantina ni harus didasarkan kepada hormon, bukan genitals ataupun kromosom seseorang. Faham tak? Ada yang mendakwa bahawa transseksual boleh dikira sebagai khunsa dan penentuan jantina adalah berdasarkan kadar estrogen dan testosteron, bukan alat kelamin. Bahkan orang tersebut siap pertahankan sajat lagi. Siap pertahankan sajat. Sajat bukan khunsa. Khunsa ni apa? Orang yang dilahirkan secara biologi tak jelas kelelakian dia ataupun keperempuanan dia. Ada tak orang macam tu? Ada. Dalam kitab fiqh kita ada dibahaskan tentang khunsa muskil. Ada khunsa wadah. Khunsa wadah ni dia lahir dengan dua alat kelamin, tapi satu tak berfungsi, yang satu berfungsi. Maka jelas kita ikut yang berfungsi. Tapi ada orang yang dilahirkan dia ada dua-dua ciri biologi perempuan dan lelaki. Mungkin ada dua alat kelamin dan dua-dua berfungsi. Dan dia pula di tengah-tengah. Dari segi bentuk tulang, bentuk apa dia, dan kromosom dia juga tidak jelas. Lelaki ataupun perempuan, ada masalah. Ini dipanggil sebagai khunsa muskil. Orang-orang seperti ini diizinkan untuk buat sex assignment surgery. Contoh, pakar-pakar bila tengok, kalau tengok kromosom dia, kalau tengok dia punya internal organ genitals dengan external, tengok dia punya primary sex dengan secondary sex dia, dia lebih kepada perempuan, maka boleh buat potong dia punya penis. Contoh, kalau dia ada dua-dua, boleh potong dan fullkan dia punya keperempuanan. Kalau dia ni ada dua alat kelamin, contoh, dia ada alat kelamin jelas, alat kelamin lelaki, lain semua tunjukkan dia lelaki, tetapi hormon dia, estrogen dia lebih tinggi daripada dia punya testosteron. Rata-rata perempuan estrogen lebih tinggi daripada testosteron. Rata-rata lelaki testosteron lebih tinggi daripada estrogen. Tapi kalau dia punya alat kelamin lelaki, cuma estrogen dia lebih tinggi, maka sepatutnya apa yang perlu dibuat? Bukan pergi buat sex surgery, sex assignment surgery untuk tukar alat kelamin lelaki dia kepada alat kelamin perempuan, bukan. Tapi kasih dia hormonal terapi supaya berikan hormon lelaki sesuaikan dengan dia punya alat kelamin. Jadi pandangan yang mengatakan kita ikut hormon dan neglect dia punya kromosom XY ke XX ke, dan kita neglect dia punya genitals, dan kita tengok pada hormon ni, membuka pintu kepada apa? Assalamualaikum warahmatullahi, masya-Allah, tabarakallah. Ni membuka pintu kepada apa? Sekejap membuka pintu kepada apa? Pengklasifikasian gender ataupun assignment gender ni, dia akan jadi fluid. Dia akan jadi fluid. Contoh, saya lelaki, alat kelamin lelaki, tapi saya tekan banyak estrogen. Dalam keadaan tu saya perempuan ke tidak? Dan akhirnya saya punya estrogen lebih tinggi daripada saya punya testosteron. Kalau ikut definisi ini, bahawa jantina ditentukan oleh hormon, maka pada waktu tu saya telah sah menjadi perempuan. Walaupun saya buat secara tidak natural. Tapi pada waktu tu saya perempuan ke lelaki, nak tanya ni? Betul? Okey, saya lahir sebagai seorang lelaki, saya ambil hormon perempuan, akhirnya hormon saya lebih tinggi. Hormon perempuan saya lebih tinggi daripada lelaki. Jadi secara realitinya pada waktu itu, setelah saya ambil hormonal terapi, saya dah jadi perempuan. Betul? Pada waktu itu saya harus dilayan sebagai seorang lelaki ke seorang perempuan. Ini membawa kekeliruan yang besar. Dan dia akan kaburkan isu LGBT juga. Lelaki yang benar-benar lelaki ambil hormon perempuan, estrogen dia akhirnya lebih tinggi daripada testosteron, lepas tu dia kahwin dengan lelaki. Sah tak pernikahan tu? Kalau ikut dia definisi, sah. Sebab dia siap bertahan sajat lagi. Ini saya problem dengan sebahagian asatizah yang memandai ni, yang menganggap mereka tahu. Dan alhamdulillah ada para doktor yang telah mengkritik mereka.
Saya tak nak sebut negara mana lah. Okay? Ada para doktor Muslim yang telah mengkritik pendirian ini. Mengatakan bahawa jantina ditentukan bukan berdasarkan hormon. Hormon salah satu elemen, tetapi dia elemen-elemen yang hujung. Yang paling utama adalah berdasarkan kromosom dan berdasarkan gonad. Gonad ni yang akhirnya menghasilkan testikel ataupun menghasilkan ovary. Itu dia punya benih dia, gonad, dia bagi gonad. So berdasarkan kromosom dan gonad. Itu primary. Bukan hormon. Hormon ni boleh membantu kalau benar-benar ada kekeliruan pada kromosom dan ada kekeliruan pada kita kata gonad. Silakan. Ustaz, yang Ustaz cakap tadi Khunsa tadi kan dia ada kedua alat kelamin. Ya. Yang mana kedua-dua ini berfungsi. Okey, kalau kadang-kadang dia bukan ada dua alat kelamin. Kadang alat kelamin dia tak jelas alat kelamin lelaki ke perempuan. okey. Dia ada gundukan je macam tu. Okey. Tak tahu ini penis ke ataupun vagina. Okey. Itu pun dia panggil khunsa juga. Yes. Okey, boleh tak diorang mengenal pasti sama ada dia ni perempuan atau lelaki dengan cek dia ni ada rahim atau tidak? Itu saya kata tadi. Dia akhirnya kena check bukan saja external genital, internal pun sama juga. External dengan internal organ. Ya. Sebab kadang kat luar tu vagina, tapi kat dalam tak ada ovary. Tak ada ovary. Okay. Pada zaman Nabi suruh check kalau ada dua alat kelamin, kencing dia keluar daripada mana. Dan kalau keluar daripada dua-dua, ulama akan kata apa? Kita sabar, kita tunggu dulu. Kita tengok tanda-tanda dia. Dia lebih kepada kelelakian ataupun keperempuanan. Mungkin bila balik nanti dia keluar darah haid ataupun keluar air mani. So ulama kita tengok indikasi biologi itu. Cuma of course lah dia tak boleh check kepada kromosom dan gonad dan sebagainya. Cuma sekarang ni memang itulah yang akhirnya menghasilkan gender. Jadi doktor-doktor kita rujuk kepada itu. Dan saya melihat doktor-doktor di Malaysia juga, KKM punya panduan juga keluar ke situ. Dan saya nak bawa kepada kajian yang ditulis oleh Dr. Taqwa binti Zabidi bertajuk Evaluation of Islamic Perspectives Regarding a Medical Condition Known as Disorders of Sex Development. Okay, disorders of sex development ni satu terma yang besar, di bawahnya termasuk khunsa juga. Okay, khunsa salah satu daripada disorders of sex development. Dan alhamdulillah conclusion yang didapat, ini dibuat di University of Wales di University of Wales, PhD, nama dia Taqwa binti Zabidi, Taqwa binti Zabidi. Masya-Allah saya dah baca tesis ini. So dia punya conclusion adalah penentuan seks kepada khunsa contoh ataupun mereka yang ada DSD ini adalah berdasarkan kromosom dan gonad. Kita tak boleh letak hormon sebagai yang pertama sebab dia akan mengubah macam-macam benda. Orang yang sebenarnya transseksual akan berhenti menjadi transseksual bila kita tukar takrifan. Gay takkan jadi gay lagi bila kita tukar takrifan berdasarkan hormon. Assignment jantina berdasarkan hormon. Ini kita kena hati-hati sebab ada orang dia nak memandai-mandai buat ijtihad baru ni, dan mereka akan mengkritik orang yang mengkritik mereka seolah-olah orang lain tidak tahu. Kami juga merujuk kepada pakar. Kamu mendakwa bahawa kamu merujuk kepada pakar mana kamu bawa? Mana citation kamu? Mana rujukan ilmiah kamu yang mengatakan bahawa gender boleh berdasarkan kepada hormon sahaja? Sajat itu tak boleh nak kita ganggu. Dia memang perempuan. Mana kamu bawa? Mana pembuktian kamu? Where is your hujjah? Akli, nakli, daripada kajian saintifik, bring forward. Alhamdulillah ada doktor-doktor Muslim yang telah menyanggah pendirian tersebut. Hati-hati benda ni semua sedang dicocok-cocok pintu ni sedang cuba nak dipecah-pecahkan. Benda yang jelas dalam agama kita seolah-olah nak digambarkan bahawa ia bukan black and white. Baik. Lagi satu, kita kena bezakan antara khunsa dengan mukhannas. Khunsa ni berkaitan dengan anatomi badan. Tak jelas lelaki atau perempuan. Mukhannas ni orang yang jelas anatomi dia, lelaki ataupun perempuan, tetapi dia adalah seorang lelaki, jelas lahir sebagai lelaki, hormon lelaki, genitals lelaki, kromosom lelaki, tetapi menggayakan diri dia sebagai seorang perempuan. Ini orang-orang yang tasyabuh
Nabi SAW melaknat lelaki yang berpakaian seperti perempuan dan al-mutarajjilah. Mutarajjilah ni apa? Seorang perempuan yang berpakaian seperti lelaki. Nabi laknat. Tapi bila mereka mendakwa bahawa mukhannas ni adalah khunsa, di situ berlaku kekeliruan. Maka mereka berhak pakai macam tu. Faham tak? You understand bila tukar takrif ni, roboh. Konsep LGBT ni tiba-tiba jadi, rupanya most of cases tak ada masalah. Kalau sajat ni isu tak ada masalah, tak salah dari segi agama, maka berbanyak lagi kes yang no problem at all. Sedangkan kita tahu masalah. Kita tahu sajat dilahirkan sebagai seorang lelaki. IC dia lelaki, doktor yang menyambut dia lahir, assign dia sebagai seorang lelaki. Nama dia Muhammad Sajjad. Nama sedap. Saya menyeru Sajjad ni supaya dia ikutlah nama yang mak ayah dia dah bagi. Sajjad ni apa? Orang yang banyak sujud. Banyak sujud ni apa? Orang yang banyak penyerahan diri kepada Allah. Diserah diri, bukan ikut kehendak rasa dia. Kan? Gender kita ni bukan berdasarkan rasa kita sahaja. Dia adalah gabungan macam-macam faktor. Kalau tubuh awak, hormon awak punya genitals adalah lelaki, di situlah awak kena menyerah diri kepada apa yang Allah telah tentukan untuk awak. Jangan main rasa. Kalau nak main rasa ni masalah. Kan? Ya. Sajat tu dia pernah pergi umrah ke haji, saya lupa. Dia pakai telekung. Lepas tu lepas pula dekat Saudi. Kenapa boleh lepas? Saya tak tahu. Masa dekat immigration dia pakai lelaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah ditahan oleh polis Saudi kan? Tak ada. Maksud dia, kalau dia dekat Mekah tu dan dilaporkan kepada polis di situ, memang boleh ditahan. Tapi tak ada orang lapor. Tapi dia dekat airport, saya dia beritahu, macam betul Ustaz Naki sebut, saya baru teringat, dia berpakaian macam lelaki bila dekat airport. Dia tak pakai telekung, tak pakai tudung. Tapi bila dia sampai sana, dia tukar. Dia pakai telekung. Mutawif ni pun dah nasihatkan dia macam ni. Mutawif saya dengar pun dah nasihatkan dan sebagainya. Allahuakbar. So, tak semua saya nak awak supaya tidak terkeliru antara transseksual, transgender dengan intersex. Intersex ni khunsa. Dia orang nak kelirukan antara dua perkara ni. Sebagian pihak. Mukhannas nak dijadikan sebagai khunsa. Mukhannas lain saya ulang lagi sekali. Mukhannas orang yang biologi dia jelas lelaki. Tetapi dia nak berperilaku dan nak jadi perempuan. Khunsa orang yang lahir biologi dia tidak jelas lelaki ataupun perempuan. Okey? Maka di situ pakar-pakar perubatan akan tengok macam-macam faktor. Yang utama kromosom dia, genitals dia, gonad dia dan beberapa perkara lagi. Lepas tu mereka akan assign. Dan bila dah ada assignment tu, boleh buang alat kelamin yang lain, yang lagi satu yang tidak selari dengan gender yang telah ditentukan oleh pakar. Ada dah sampai umur belasan tahun baru dia pada awal tu tidak buat sex assignment surgery, dah kemudian baru nak buat. Boleh kalau dia selari dengan dapatan pakar bahawa awak ni sebenarnya dia lelaki, awak ni sebenarnya lelaki, maka vagina tu boleh ditutup ataupun dikeluarkan. Tapi mungkin mak ayah tak nak buat, umur dah berapa baru nak buat. Jadi masyarakat kena faham benda ni. Jangan kata dia buat sex change. Dia bukan buat sex change. Dia hanya buat operation alat kelamin supaya disesuaikan dengan jantina dia yang sebenar. Okey? So kena beza antara transgender dengan intersex. Siapa yang samakan khunsa dengan mukhannas, itu membuka pintu dosa yang sangat besar. Jadi khunsa, mukhannas. Dan mukhannas dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia sejak lahir dah berperilaku macam perempuan, dia punya genital clear, kromosom clear, tapi memang daripada kecil dia bukan buat-buat, dia lembut. Orang macam ni tidak dikira berdosa sebab dia tidak buat-buat. Faham? Mukhannas ni orang yang buat-buat. Dia buat-buat macam tu. Dia boleh saja berperangai macam lelaki tetapi dia mengikut hawa nafsu dia. Ya, dia mengikut hawa nafsu. Ada kisah ada mukhannas di kalangan isteri Nabi SAW bersama, duduk bersama. Ada yang Nabi SAW exilekan dia. Bila apa? Bila dia menyifatkan tentang tubuh perempuan.
Maksud dia sebenarnya ada nafsu kepada perempuan juga. Lepas tu dia duduk bersama-sama dengan perempuan. Sebab kita beranggapan orang yang nampak macam lembut ni seolah-olah macam dia orang tak ada nafsu kepada perempuan. Di kalangan mereka ada yang ada nafsu kepada perempuan. Yang ghairu ulil irbati ada dalam Quran tentang aurat kan. Dilonggarkan kepada lelaki-lelaki yang tidak ada nafsu kepada perempuan. Ada tak lelaki macam tu? Dalam Quran ada sebut benda ni. Jangan lupa para sahabat bila baca ghairu ulil irbah, lelaki yang tidak ada nafsu kepada perempuan. Hukum aurat dengan mereka berbeza. Berbeza dengan lelaki biasa. Ini menunjukkan bahawa agama mengiktiraf adanya lelaki-lelaki yang macam bukan lelaki lah. Sebab bila sebut lelaki ada nafsu kepada perempuan. Dan bila sebut perempuan ada nafsu kepada lelaki. Lelaki yang tidak ada nafsu langsung kepada perempuan. Ada tak lelaki macam ni? Ada. Ada. Ya. Macam mana nak bagi dia nafsu dia kembali normal untuk dia suka orang? Tak perlu pun sebenarnya. Kalau dia memang lahir macam tu, tak perlu. Dia bukan gay. Tetapi seperti saya cadangkan sebelum ni, dia bukan gay. Ada bukan gay pun. Dia tak minat kepada dua-dua pihak. Ada yang gay. Ada yang dia minat kepada lelaki. So ni nak kena buat kajian lah. Doktor pakar nak kena tentukan, dia kena tanya. Dan lagi satu, nafsu seksual ni dia boleh berubah-ubah. Ada orang waktu remaja gay, waktu dah berumur sikit dia berubah. Dia dah hilang selera kepada lelaki. Ada terbalik, ada yang bertukar macam tu. Ni benda normal Jadi kalau awak rasa macam ustaz saya dulu pun ada ketertarikan kepada kawan saya sendiri, lepas tu dia hilang, itu sexual development. Itu biologi awak sedang berubah. So jangan kelam kabut sangat. Okay? Jangan kelam sangat. Okay, saya pernah cadangkan dulu hormonal terapi dengan hipnoterapi kepada orang yang dia lelaki tapi dia punya kelelakian itu tidak berapa kuat. Boleh dikukuhkan dengan hormonal terapi. Dia punya hormon pun mungkin tak berapa kelakian. Boleh bantu dengan hormonal terapi dan juga hipnoterapi. Ini cadangan saya. Saya tidak ada statistik untuk saya buktikan, tapi saya cadangkan. Ini cadangan. Dan I really believe that it can work and it can help significant amount of people. Okay. Saya tak kata benda ni totally works. Saya kata insya-Allah let's try it out. Sebab tak ada jalan lain. Orang yang kata ustaz saya memang gay, saya memang tak minat langsung kepada perempuan. Mungkin ada masalah hormon. Mungkin boleh bantu. Kan, hipnoterapi mungkin boleh bantu dan sebagainya. So let's try it out. No harm. Let's try it out. Yang penting jangan buat sex reassignment. Jangan pergi tukar gender. Dekat Amerika, dekat Kanada teruk kes dah berlaku. Ada budak, ya Allah ya Rabbi. Doktor kata, "Oh ni anak awak ni kena tukar gender ni." Berdasarkan kehendak dia kita kena tukar, rasa dia kita kena tukar. Bapak tak nak, bapak masuk jail. Ni kes benar dekat Amerika Syarikat, bapak dia tak kasih dan bapak dia dimasukkan dalam penjara. Gila. Dan doktor-doktor tu bukan menentukan berdasarkan kromosom ke apa, ke berdasarkan budak tu punya kecenderungan dan rasa-rasa dia. Tak boleh macam tu. Dan berbanyak kes mereka yang dah tukar lepas tu depressed sebab tak boleh tukar balik. Itu adalah satu kesengsaraan jenayah besar kepada mereka. Silakan. Ustaz, mungkin ada sedikit pandangan lah kan, sebab kita tengok tentang transgender, geng-geng yang tukar jantina ni, kadang-kadang masyarakat kita kurang kesedaran. Bahkan mereka anggap golongan ni macam satu entertainment. Ada yang buat joke, so dia anggap ni satu benda yang macam satu corak lah dalam masyarakat ni kan. Dia mungkin ada mungkin kerajaan dia perlu buat satu gerakan besar-besaran mungkin supaya beri pendedahan tentang bahawa kita memang menentang kumpulan-kumpulan yang cuba nak tukar jantina dan sebagainya. Dan yang keduanya, kalau tengok dalam latihan-latihan, ada sebahagian ketenteraan dan sebagainya, kalau dia tengok ada yang ada sifat-sifat macam perempuan ni, memang dia akan bagi latihan yang lasak. Lasakkan dia. Lasakkan dia, bagi dia angkat benda-benda berat, kita bagi dia kawat, lari, biar dia didedahkan dengan perkara aktiviti lasak. Mungkin itu yang kita tengok bila berlaku sekarang, kurang pendedahan masyarakat. Yeah. Masyarakat macam benda ni tak kisah. Kita tengok ada maknya jadi tukang mak andam. So benda ni macam satu benda yang tak ada apa sebenarnya. Sedangkan Nabi sendiri sebut laknat tadi tu kan. Mungkin kita kena dedahkan. Okay, sekali lagi saya ulang saya sokong apa yang disampaikan oleh sahabat kita. Mukhannas ni ada dua, ada khalqi, ghair khalqi. Mukhannas, ada yang mukhannas ni daripada lahir dia dah lembut. Walaupun dia punya jantina jelas, tapi dia lembut. Dia lelaki, tapi dia lembut. Tapi bukan dia sengaja, dia memang muda macam tu. Mak ayah dia tak buat apa pun.
Kasih mainan perempuan dengan kasih mainan lelaki, dia automatik pilih mainan perempuan. Dan dia memang suka keperempuanan daripada awal tanpa mak ayah dia yang paksakan atau menentukan. Dia memang cenderung daripada awal. Tak suka bermain dengan lelaki, tak suka, bukan kerana ada trauma, bukan kerana dia dicabul, bukan kerana dia dirogol dan sebagainya. Memang secara automatik dia macam tu. Orang macam ni tidak berdosa dan tidak bersalah. Tapi yang buat-buat ni, yang ghair khalqi, secara unnatural ini, ikut-ikut orang. Saya sendiri pernah nampak kes-kes macam ni. Dia asal lelaki sejati, tapi bila mula berkawan dengan yang lembut tu dapat convertkan yang dua ni, tiba-tiba jadi lembut sekali. Saya tak perlu sebut lah dekat mana saya nampak kejadian. Amat menyedihkan. But very, dia quite young lah, 16-17 tahun. Normal man. Tapi bila berkawan dengan seorang lembut, yang lembut ni boleh convert yang lain jadi lembut. Okey. Ini berdosa dalam agama kita tidak boleh buat begitu.